bersama Tuan Mahdi, Ya. cium tangan, dah siap potong-potong rambut, Ya. bertahlul kan. Alhamdulillah lah, dia dah bertahlul dan bertahyul. Dan kenapa pula dia sibuk kan nak cakap pasal bosku ni tu? Kalau Tuan Mahdi ni nak gunakan bosku tu apa? Dulu dia yang sibuk katakan dia pompa. Ya, peranan yang dimainkan oleh Papa Gomo ni ialah memecah belahkan kita. Itu kita kena faham. Mereka tahu bahawa kalau mereka tidak main sentimen agama, mereka tidak boleh tarik sokongan orang Melayu. Mereka tahu kalau mereka tidak main sentimen perkauman, tidak melaksanakan agenda racism, kan? Mereka tidak boleh tarik sokongan orang Melayu. Ini kelemahan orang Melayu juga, bila ada pihak-pihak tertentu yang menampakkan seolah-olah mereka ni memperjuangkan tentang orang Melayu, kan? Cepat sangat terpedaya. Padahal kita lihat kenyataan daripada Khairi Jamaluddin sendiri mengatakan bila dia berada dalam kabinet bersama dengan PAS, tidak pernah sekali pun PAS membangkitkan soal hukum hudud. Tak pernah sekali pun PAS bangkitkan soal rang undang-undang 355. Benda ni semua sudah pun ditong sampahkan oleh PAS. Maknanya nak kata PAS ini berpegang teguh kepada pendirian dia nak menegakkan agama Islam, tak ada. Yang kita pasti apa yang dia tegakkan ialah cabutan bertuah. Cabutan daripada 8 kali setahun, PAS telah menyokong untuk menjadikannya kepada 22 kali setahun. 8 kali tuan-tuan, cabutan special ni, special draw, naik kepada 22 kali. Hukum hudud, potong tangan dan sebagainya, semuanya tuan-tuan hilang daripada ingatan pemimpin PAS ketika mereka berada di tampuk kuasa. Hukum takzir pun tak ada tuan-tuan. Bagi mereka ini semua membazir. Bukan hukum takzir yang dilaksanakan. Semua dah jatuh kategori membazir di mata pemimpin-pemimpin PAS. Itu sebab saudara, orang Melayu jangan lagi dengan mudah terpedaya dengan propaganda-propaganda yang dibuat oleh pemimpin PAS ni saudara. Sama juga dengan rakan-rakannya sewaktu dalam jemaah mereka ni yang dipanggil Bersatu, yang dipanggil GTA, kan? Tok. Ya. Kalaulah betul bosku keluar. Ya. Dan Mahathir lepas ni dah tak ada. Hancur. Kalau Papa Gomo nak Mereka tak tahu nak buat apa lagi. Kalau dia nak masuk balik UMNO. Ya. Macam mana tu? Apa pandangan tu? Nak masuk balik UMNO? Kalau tak payah boleh tak? Bagi saya manusia-manusia resis macam Gomo ni, yang sudah secara terang-terang mengatakan kalau dia dapat kuasa bentuk kerajaan Bumiputera 2/3 ni, dia nak tarik balik hak orang India, orang Cina daripada mengundi. Dia tak sedar bahawa kita ini hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya majmuk, masyarakatnya berbilang kaum. How can you say such thing? Terlalu resis lah, terlalu resis. Dan kita tengok Anwar Musa pun dah buat perangai yang sama bila dia berdebat dengan Datuk Seri Shakar. Kita ucap tahniah kepada Datuk Seri Shakar kerana dia telah membongkarkan bahawa Haji Adi sendiri mengakui bahawa mereka gagal untuk kerjasama dengan DAP kerana kegagalan mereka sendiri. Mereka sendiri gagal. Dan buku ini sudah menjadi tesis, bahan yang ditulis untuk sebelum seorang calon PhD itu viva, itulah tesis yang telah pun dibentangkan. Dan kita juga ucap tahniah kepada Nurin Aina yang telah berjaya memperlekeh Tuan Guru Anwar Musa. Sekarang ni Tuan Guru lah. Semenjak dah masuk PAS ni dia jadi Tuan Guru. Tuan
Sekarang ni saya pun tak pasti dia tuan guru ke tuan garu ke. Apa pun saudara, yang pasti matlamat dia menyertai PAS tidak lain tidak bukan hanya untuk mendapat kuasa. Dulu mengharapkan boleh dapat menjadi ahli parlimen. Bila Tan Sri Muhyiddin sendiri tak bersetuju untuk dia menjadi ahli parlimen calon daripada PAS di Ketereh, kerana takut nanti peluang calon daripada PPBM untuk mendapat kursi DUN menjadi malap. Maka akhirnya kita tengok, kalau tak dapat jadi menteri, dapat jadi Esko Kerajaan Negeri pun jadilah. Begitulah betapa desperate-nya Tan Sri Anwar Musa. Saya tak fikirlah sampai ke tahap orang PAS ni nak bagi Anwar Musa ni jadi MB. Tetapi kita tak boleh underestimate kebebalan pemimpin PAS. Kita tak boleh. Kadang-kadang bila datang dia punya bingai ni tuan-tuan, apa saja mustahil. Apa saja mustahil. Yang halal boleh jadi haram, yang haram boleh jadi haram jadah. Okey, soalan lain. Kita ada 3 orang nak masuk TT kita. Okey. Kita buka. Soalan studio dulu Studio Okey, kita dah tengok kerajaan perpaduan sekarang 7 bulan memerintah kan. Ya. Lepas tu kita bayangkanlah yang pembangkang ni bakal ada kerajaan bayangan dan sebagainya kan. Kabinet bayangan. Tapi apa yang mereka mainkan adalah soal-soal resis, soal-soal bakute. So apa pandangan tu? Takkan kita nak pilih pemimpin dari kalangan orang-orang macam ni? Tak, macam saya cakap lah, kalau orang yang logik akal, dia boleh menggunakan otak yang waras, mereka boleh bezakan yang mana isu-isu yang betul-betul rasional untuk diutarakan, yang mana isu-isu yang sekadar menarik ataupun ingin memancing emosi kita, emosi kita tentang kaum kita, emosi kita tentang agama kita, kan? Itu sebab walaupun dah diperjelaskan, contohnya macam kes Jill Island, kan? Ini bukan soal membenarkan bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah. Ini soal tentang isu pentadbiran, perbezaan di antara arahan pentadbiran yang keluar pada tahun 1986 dengan arahan kabinet yang telah meluluskan penganut agama Kristian untuk menggunakan bahan-bahan yang ada perkataan kalimah Allah, kalimah solat Baitullah, dengan syarat ianya mesti dicop dengan bak kata orang tu hanya untuk kegunaan umat Kristian, orang yang beragama Kristian, tidak boleh diedarkan, tidak boleh dijual kepada orang yang beragama Islam. Ini sebenarnya mereka lebih faham tentang isu Jill Island. Ianya hanya sekadar isu rampasan CD, tetapi mereka mengambil peluang ini untuk exploit benda ni, menjadikan isu ni seolah-olah bahawa kerajaan hari ini tidak tegas tentang soal penggunaan kalimah Allah. Padahal Majlis Fatwa Kebangsaan sendiri tahun 2014 dah memutuskan perkataan kalimah Allah, kalimah Baitullah, kalimah solat dan Mekah ini hanya khusus untuk agama Islam dan masih konsisten. Dan kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan telah memutuskan untuk memperketatkan lagi benda ni, dan akan mencadangkan kerana benda ni di bawah pemerintah kita, iaitu raja-raja kita, perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam, ianya akan dibentangkan di dalam mesyuarat majlis raja-raja nanti, supaya ianya dapat kita kata orang ni, kalau kes 1986 ni ada 2 arahan yang boleh menyebabkan akhirnya BCD Jill Island ini terpaksa dipulangkan, dan Jabatan Peguam Negara berpandangan bahawa kalau diteruskan pun kita tak boleh menang, jadi lebih baik kita betulkan undang-undang ni, kita perketatkan seketat-ketatnya supaya tidak ada lagi pihak yang boleh menyebarkan, kerana di dalam Malaysia ini agama Islam ialah agama persekutuan, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Apa maksud dia? Maksud dia agama Islam ini agama persekutuan.
Agama Islam boleh disebarkan kepada bukan Islam. Tetapi agama lain tidak boleh disebarkan kepada umat Islam. Ini jelas. Tidak ada tolak ansur dalam hal ini.